Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita, membincangkan, mengambil manfaat, mengambil faedah daripada kitab tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka. Yang mana kitab tafsir ini merupakan di antara tafsir lengkap yang ditulis oleh seorang ilmuwan tokoh daripada negara yang berjiran dengan kita, iaitu Indonesia, dan Hamka ini merupakan orang Sumatera. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Suratul Alaq merupakan di antara surah yang glamour, di antara surah yang masyhur. Kenapa ia masyhur? Kerana sebab nuzul bagi surah ini biasanya diketahui oleh orang-orang Islam. Walaupun Quran ni kita biasa baca, tetapi sebab nuzul bagi ayat-ayat ataupun surah-surah ada kalanya kita jarang dengar. Kerana kita hanya membaca, tetapi kita tidak meneliti. Mungkin kita tak sempat nak meneliti kitab-kitab yang membahaskan tentang sebab nuzul ataupun kita kata sebab penurunan sesebuah ayat. Tetapi bagi Suratul Alaq, sebab penurunan ayat ini biasa kita dengar. Kerana apa? Kerana kisah ini ataupun surah ini diturunkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Yang mana kata Hamka, surah Al-Alaq ini terdiri atas 19 ayat. Termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Memanglah surah Makkiyah, kerana kita dah sepakat mengatakan apa saja surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia dikira sebagai surah Makkiyah. Apa saja surah yang diturunkan setelah daripada hijrah kita panggil surah tu surah Madaniyah. Jadi kalau surah tu surah Makkiyah turun sebelum hijrah, kita kata betul lah, kerana surah ini merupakan surah yang pertama turun, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu kata Hamka, ayat 1 sampai ayat 5 surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan. Bukanlah kali pertama dekat Gua Hira tu turun serentak 19 ayat tu, tak. Kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat hadis, kita akan dapati di sana riwayat ataupun hadis-hadis sahih menyebutkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, hanya ayat pertama dan kelima yang diturunkan dulu, ya, iaitu pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat ni nampak macam bahasa konotasi dia negatif sikitlah. Biasa bila kita sebut berkhalwat dalam masyarakat Melayu ni nampak macam merenda. Berdua-duaan dalam keadaan tidak menikah. Itu bahasa yang kita biasa gunalah. Tapi berkhalwat di sini lebih luas daripada makna merenda, kan? Berdua-duaan.
Berkhalwat maksudnya kat sini ialah bersunyi-sunyian. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan kisah bagi penurunan surah ini supaya kita dapat mengambil manfaat sebelum daripada kita membaca isi kandungan surah ini. Kerana sebab nuzul bagi ayat ni penting juga untuk kita fahami. Hadis ataupun sebab nuzul ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki as-subhi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, perkara pertama yang dimulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu ini ialah mimpi yang baik di dalam tidur. Aisyah kata sebelum Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan Nabi dulu, sebelum turun wahyu Allah berikan wahyu juga. Tapi wahyu tu berbentuk mimpi yang baik dalam tidur. Bahkan golongan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya mimpi para anbiya ni memang wahyu. Sebab itu ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam apabila diberikan mimpi oleh Allah Azza wa Jal untuk menyembelih anaknya Ismail, menyembelih anaknya Ismail, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail. Bertanya kesediaan Nabi Ismail. Kerana Nabi Ismail kan anak yang ditunggu-tunggu. Nabi Ibrahim kata pada Nabi Ismail, dia kata, ya bunayya, wahai anak aku, inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku. Sekejap tuan, dia sangkut sikitlah. Sekejap Kenapa pula ni? Suara saya okey ke? Oh, hilang dah. Suara saya okey ke? Okey, jelas. Okey, saya takut suara saya putus-putus sebab kat sini kejap-kejap dia menyala, kejap-kejap dia tak menyala lampunya. Okey, baik. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail anaknya, bertanya tentang kesediaan dia. Sebab Nabi Ismail ni Nabi Ibrahim sayang. Kenapa sayang? Kerana Nabi Ibrahim ni Allah Subhanahu wa taala uji dia. Ketika mana dia menikah dengan Sarah, dia tak dapat anak. Dia menunggu kelahiran. Sehingga kan bila umur dia dah lanjut, dia berpasangan dengan Hajar, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Ismail kepada Ibrahim ni. Tuan-tuan cuba bayangkan, seorang yang telah berumur, ya, seorang yang telah berumur tiba-tiba dapat anak kecil. Jadi anak tu dia sayang lah. Seperti mana opah-opah dengan tok-tok dapat cucu. Sayang sungguh. Orang berumur ni dengan budak-budak ni dia lain sikit layanan dia. Dia tak macam bapak yang masih muda ni kan. Okay. Jadi bila dia sayang Nabi Ismail, Allah Azza wa Jalla bagi mimpi dekat Nabi Ibrahim suruh sembelih Nabi Ismail ni. Sebab itu Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Engkau akan dapati aku ni insya-Allah termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar. Perkataan Nabi Ismail ni, tuan-tuan, perkataan Nabi Ismail ni jelas menunjukkan bahawasanya mimpi yang Nabi Ibrahim terima tu bukan mainan tidur semata-mata. Kan? Kalau kita dengar ayah kita mimpi sembelih kita, kita boleh kata, ayah ni banyak tengok cerita kungfu lah ni. Sebab tu mimpi pun ganas-ganas. Kalau ayah kita cerita kat kita, dia kata malam semalam ayah mimpi. Kan? Ayah
orang kata apa, uh, smackdown kepala kamu. Kita kata ayah ni banyak tengok wrestling ni, sebab tu jadi macam tu. Sebab kita tahu ayah kita bukan Nabi. Jadi apa saja mimpi yang pelik pada pandangan kita, kita boleh kata ayah kita ni ya tak orang kata apa, tak 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 memberi manfaat. Tak, tapi sebenarnya mimpi ni bagi orang biasa, mimpi ni ada juga yang dipanggil mainan tidur, ada mimpi yang dipanggil sebagai mimpi yang benar, ada mimpi yang dipanggil sebagai mainan syaitan, ada. Tapi mimpi yang benar bagi orang yang bermimpi yang bukan Nabi ni, mimpi memberi isyarat je lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita berhadapan dengan satu situasi, kadang-kadang kita terasa macam rasa macam dalam mimpi pula, rasa macam pernah mimpi. Sebab kadang-kadang memang ada mimpi-mimpi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita isyarat siap-siap kan. Tapi mimpi para anbiya dia tak ada yang daripada syaitan, tak ada. Mimpi para anbiya ni memang wahyu betul. Sebab tu Nabi Ismail dia sebut benda yang sama. Dia kata, buatlah apa yang Allah perintahkan. Kan, kau diperintahkan macam mana? Buat macam tu lah. Satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku ni termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail ni bersedialah. Sama juga macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi ni wahyu. Sebab tu Aisyah kata, perkara pertama yang Allah Taala mulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut wahyu ni mimpi yang baik. Allah memberikan berita-berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bila Nabi mimpi jadi macam tu. Sehingga kekuatan Nabi tu dapat pada jiwanya. Sebab tu Aisyah kata fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Yang mana Nabi tidak bermimpi melainkan dalam mimpi tu ia datang gambaran yang Allah Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tu. Mimpi tu datang macam cahaya pagi cerah dia. Bukan mendung, cahaya pagi. Falakis subh. Kan? Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi ni suka bersendiri. Kan Nabi melihat keadaan syirik yang dilakukan oleh kaum dia pada ketika itu. Walaupun bukan semua orang Quraisy ni terlibat dengan syirik, ada yang tak terlibat. Umpamanya Waraqah bin Naufal tak terlibat. Kita akan tengok riwayat ni nanti. Dia akan cerita bagaimana kisah Nabi dengan Waraqah. Nanti kita cerita. Kemudian Amr bin Zaid Zaid bin Amr Zaid bin Amr juga tidak terlibat dengan syirik kerana mereka ni tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy yang menyembah berhala, sedangkan berhala tu sendiri tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Bila Nabi SAW melihat perkara tu, mungkin Nabi ni dia nak mengasingkan dirilah. Orang ni terlibat dengan syirik, orang ni sembelih untuk berhala, orang ni mencuri, orang ni menindas, orang ni makan riba, orang ni berzina, orang ni tanam anak hidup-hidup. Jadi Nabi SAW ni dia tak suka. Kerana Nabi ni Allah Ta'ala jadikan dia ni fitrah dia tidak rosak. Nabi SAW Allah Ta'ala tidak jadikan dia ni pernah sekali pun menyembah berhala, tak pernah. Nabi kita tak pernah. Allah Ta'ala jadikan tidak pernah menyembah berhala. Itu Allah Ta'ala jaga tu Nabi kita, supaya ia tidak menjadi modal kepada orang-orang yang tak terima dakwah dia. Kamu pun dulu rupi tu. Kita tak nak benda-benda tu muncul dalam dakwah Nabi, kerana Nabi ni Allah Ta'ala jadikan untuk berdakwah, ajak orang. Ajak orang supaya ikut jalan Allah. Bukan untuk defend diri sangat. Tapi kalau dia tu ada masalah sebelum-sebelum ni, tiba-tiba dia jadi Nabi, dia ajak orang kembali kepada agama, orang akan petikai pula dia punya diri, orang akan petikai pula dia punya akhlak, orang akan petikai sejarah hidup dia, jenuh pula dia nak pergi orang kata apa, nak pergi defend diri dia. Sedangkan itu bukan tugas utama dia. Kan? Tugas utama dia adalah dia perlu mengajak orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian Aisyah kata Nabi SAW ni dijadikan oleh Allah suka bersendiri, duduk seorang-seorang dekat Gua Hira. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira fayatahannathu fi. Dan Nabi SAW bersendiri di Gua Hira. Nabi beribadat di sana.
Beribadat buat apa tu? Kan syariat belum turun. Wallahu alam. Nampak gayanya Nabi SAW ni beribadat. Itu yang disebut di dalam riwayat. Itu yang disebut dalam riwayat. Nabi SAW beribadat. Tetapi beribadat dengan cara macam mana? Beribadat dengan cara mungkin Nabi beribadat dengan syariat yang ada di zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Ya, ini ada seorang manusia yang mendakwa dia ni tak suka Nabi dijadikan contoh sebagai tokoh rumah tangga. Dia tak suka, dia kata. Sebab apa? Sebab di antaranya kisah ni lah. Sebab Nabi tinggalkan Khadijah seorang-seorang jaga anak. Dia relax dia. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita tengok, Nabi SAW dalam sebahagian riwayat bukan pergi sampai 3-4 bulan dah. Kerana ada riwayat yang menyebutkan Nabi membawa bekal. Atas tu mestilah bawa bekal. Kan zaman tu atas tu tak ada restoran. Tak ada tempat makan. Grab pun tak ada nak pergi order. Nabi bawa bekalan makanan. Antara benda yang Nabi bawa ialah susu. Dan susu kan boleh tahan lama. Habis je susu tu Nabi balik. Ambil bekalan balik. Itu yang pertama. Bukannya lama pun Nabi pergi. Kemudian yang keduanya, waktu Nabi SAW pergi tu, Fatimah tu, dan anak-anak Nabi yang lain tu dah lah besar. Bukanlah baby lagi. Dah besar dah. Dah boleh urus diri. Kita akan tengok nanti riwayat ni macam mana diceritakan. Tapi ada manusia yang menjadikan kisah-kisah seperti ini sebagai ruang untuk hentam Nabi kita, seolah-olah Nabi kita ni macam tak sesuai dijadikan contoh dalam rumah tangga. Ini perkataan yang bahaya, perkataan yang menghina Nabi SAW. Sebab sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Nabi itu ada contoh yang baik. Tapi ada manusia boleh sebut macam ni, dan alhamdulillah Fatwa Negeri Perlis menyatakan pandangan beliau ni adalah pandangan yang boleh membawa kepada gugurnya iman kalau dia sedar. Kita panggil dia. Kita panggil dia untuk menegakkan hujah pada dia, tapi dia tak datang. Kita tak boleh tangkap dia sebab dia tak ada kat boleh. Kan, tapi kita dah keluarkan fatwa pada dia, yang mana dalam fatwa tu menyebutkan pandangan dia tu boleh menggugurkan akidah. Bahaya. Kerana bukan satu, banyak lagi statement-statement dia yang bahaya. Yang sepatutnya di mana dia duduk, patutnya pejabat agama negeri tu boleh tangkap dia lah. Kan, boleh tangkap dia, boleh tegakkan hujah. Kalau tak declare, memang dia terkeluar daripada agama. Fayatahannatsu fi wa huwa ta'bud. Nabi beribadat di situ. Al-layali zawatil adad. Selama beberapa malam. Al-layali wa zawatil adad. Beberapa malam saja. Kan, kalau panjang mesti disebut sanah ke, setahun ke, ataupun nisfu sanah ke, ataupun nisful am ke, setengah tahun. Al-layali zawatil adad. Beberapa malam sahaja. Qabla ayyanzi'a ila ahli, sebelum Nabi kembali kepada keluarganya, kembali kepada isterinya, wa yatazawwadu lidzalik, untuk mengambil bekalan semula. Maksudnya bukan Nabi duduk kat sana lama pun. Bila bekalan habis, baliklah. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian Nabi SAW kembali kepada Khadijah, fayatazawwadu limithliha, Nabi mengambil bekalan untuk hari yang berikutnya yang sama panjang dengan hari yang telah berlalu. Hatta ja'ahul haqq, sehingga datang kepada Nabi SAW itu kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan Nabi berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, datang kepada Nabi SAW itu malaikat. Malaikat mana yang datang ni? Yang datang ni ialah malaikat Jibril alaihi salam. Para ulama berbeza pendapat tentang cara macam mana Jibril datang kepada Nabi SAW. Ada yang kata Jibril datang waktu ni bentuk lelaki. Jibril datang waktu ni bentuk lelaki katanya. Ada yang kata tak, Jibril datang waktu ni bentuk malaikat. Tetapi Jibril tidak menunjukkan keseluruhan bentuk fizikalnya. Kerana Nabi ni tengok Jibril 2 kali ya, yang betul-betul penuh. Tapi ini bukan yang termasuk padanya. Tak termasuk yang ni 2 kali. Yang pertama, yang pertama dikatakan waktu Nabi SAW menerima wahyu. Yang kedua, Nabi tengok Jibril duduk di atas kursi memenuhi ufuk langit dan bumi.
Yang kedua waktu Mi'raj, Nabi melihatnya. Yang ni mungkin Jibril datang dalam bentuk asalnya, tetapi tak penuh. Ditunjuk sebahagian sahaja. Kerana malaikat ni besar. Jibril ni ada 600 sayap. Macam mana Ustaz 600 sayap? Wallahu a'lam. Kita tak nampak. Kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tengok. Jangan fikirkan lebih-lebih kerana kita tak akan dapat jawapan. Kan? Qala iqra. Dia kata kepada Nabi SAW, baca. Bacalah. Bila kita kata baca, nak baca apa? Kan? Tapi jawapan Nabi kata apa kata? Qala ma ana biqari. Aku bukan seorang pembaca. Menunjukkan Nabi SAW tahu benda yang dibaca tapi Nabi tak boleh baca. Kalau benda tu tak ada, mesti Nabi kata aqra'u madza ataupun madza aqra', aku nak baca apa? Dikatakan di sana ada riwayat daripada Ibnu Ishaq, tapi riwayat ni tak kuat. Jibril datang bawa lembaran. Muhammad baca. Nabi kita kata aku tak boleh baca. Ada yang kata dah, baca ni maksudnya follow saya. Contoh macam seorang cikgu ajar anak murid dia membaca, cikgu kata, okey, mari baca bersama-sama cikgu. Kan? Lepas tu dia mengeja sama-sama. Padahal tak ada benda pun nak dibaca. Cikgu je yang ajar mengeja. Tapi cikgu kata, mari baca bersama-sama. Baca ni maksudnya follow bacaan, follow ejaan. Maka mungkin itu juga ini maksud oleh Jibril. Tapi Nabi ni bukan tak mau baca, tapi Nabi tak boleh baca. Faqultu aqala ma ana biqari. Saya bukan seorang pembaca, saya tak boleh baca. Kerana Nabi memang tak boleh baca. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi ni tak boleh baca? Kerana ada hikmah. Yang pertama, supaya Nabi SAW ni bersih daripada sebarang unsur-unsur yang boleh merosak pemikiran Nabi SAW. Kalau Nabi ni boleh baca, dia akan baca falsafah Rom, falsafah Yunan, lembaran-lembaran agama yang ada pada ketika itu pun banyak. Antaranya ahli kitab. Dan ia akan membuka ruang kepada orang yang tak suka kepada dakwah Nabi SAW. Dia akan kata, Muhammad ni bawa ajaran agama yang baru, mesti dia tiru daripada ahli kitab. Sekarang ni orang yang nak guna alasan ni tak boleh. Pasal apa tak boleh? Nak kata Nabi tiru lah. Tiru apa? Nabi baca pun tak boleh. Berkawan dengan ahli kitab pun tak ada. Jadi orang-orang yang nak gunakan ruang untuk hentam kredibiliti Nabi ni jam jadinya. Tak boleh. Sebab Nabi tu tak boleh baca. Kan? Lepas Nabi terima wahyu, Nabi boleh baca ke tak boleh baca? Orang ulama berbeza pendapat. Ada yang kata Nabi kekal tak boleh baca sampai akhir hayat. Ada yang kata boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang pasti sebelum Nabi SAW terima wahyu, memang Nabi tak boleh baca. Qala, Nabi SAW kata apa? Bila Nabi kata aku bukan seorang pembaca, fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahad. Dia ambil aku, dia peluk aku sehingga aku berasa kepenatan. Aku rasa sempit dada. Dia peluk betul-betul. Summa arsalani, kemudian Jibril lepaskan aku. Nabi tak tahu ni Jibril. Nabi kata kemudian dia lepaskan aku. Faqala iqra, lalu dia kata pada aku baca. Qultu ma ana biqari. Aku kata aku bukan seorang pembaca. Fa akhadhani faghattani thaniyah hatta balagha minni al-jahd. Bila Nabi kata, dia sebut kali kedua, baca. Nabi kata aku bukan seorang pembaca. Nabi kata dia ambil aku lagi kali kedua. Dia peluk aku sehingga aku penat. Summa arsalani. Kemudian dia lepaskan aku. Faqala iqra. Lalu kata Jibril, baca. Qultu ma ana biqari. Nabi kata aku bukan seorang pembaca. Fa akhadhani thalithah summa arsalani. Dia peluk aku kali ketiga, kemudian dia lepaskan aku. 3 kali Nabi SAW dipeluk oleh Jibril sehingga Nabi kepenatan. Untuk apa Jibril ni peluk Nabi sehingga kepenatan, sehingga sempit dada? Pertama, Nabi SAW ni baru berdepan dengan satu situasi yang dia tak pernah jumpa. Malaikat tu pun dia tak tahu nama apa. Dia pun tak tahu apa benda yang datang jumpa dia ni. Jadi Jibril pun peluk dia, nak bagi tahu, Muhammad, this is real. It is not a dream. Ini bukan mimpi.
It is truly, kita kata apa? It truly happens. Maksudnya cakap orang putih lah kan. Maklumlah kan. Saya nak pergi UK tak lama lagi ni, nak kena praktis lah sikit kan. Nak kata ia betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Ini bukan cubaan. Ini betul-betul. Seperti kata pendekar Mustar. Betul-betul punya ni. Jadi sebab tu dia peluk. Supaya dia nak bagi Nabi rasa, Muhammad, engkau bukan sedang bermimpi. Ini kejadian betul-betul punya. Sedarlah dirimu. Gitu. Macam kita lah. Bila kita nampak benda yang tak betul, kita akan gosok mata. Betul ke apa aku tengok ni? Tepuk pipi. Betul ke apa yang aku tengok ni? Ni betul ni. Orang kata, betul ni. Ni bukan main-main ni. Ni cerita betul. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama hadis, ini disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, ketika dia menguraikan hadis ini, dia kata, mungkin juga kerana Nabi SAW disuruh dan diperintahkan oleh Jibril untuk memfokuskan kepada apa yang Jibril nak sampaikan, supaya tidak berlaku kecuaian ataupun mengelamun. Kadang-kadang kita masuk kelas, jangan tipulah tuan-tuan. Bila kita masuk kelas duk dengar kuliah ni, waktu kita dengar sejam ni, ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita lost. Macam mana? Kita terfikir benda-benda yang sebelum ni kita nak buat apa, esok nak buat apa. Kan? Serupalah macam kita solat tu kan. Tengah solat tu lah duk fikir, mana kunci aku? Waktu solat tu baru boleh cari kunci. Itu cerita dia. Kan? Nak bagi tahu, pemikiran boleh melayang seketika. Dan apa yang Nabi SAW alami ni, Nabi disuruh dan diperintahkan oleh Jibril untuk tidak mengelamun. Fokus dengan apa yang kau nak terima ni, wahai Muhammad. Sebab itu Jibril ni peluk Nabi sehingga Nabi tu kepenatan, supaya Nabi fokus tentang apa yang sedang dihadapi. Ni nak buat apa dengan aku ni sampai dia peluk kuat-kuat ni. Kemudian barulah Jibril lepaskan aku, kata Nabi, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan insan daripada 'alaq. Saya akan huraikan nanti. Saya nak habiskan cerita ni dulu. Yang menciptakan manusia daripada 'alaq. Sebahagian daripada kita menterjemahkan alaq dengan segumpal darah. Tapi ia tidak begitu tepat. Saya akan hurai nanti insya-Allah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu tersangat mulia. Bila Jibril datang bawa ayat ni, Nabi SAW pun terima apa yang berlaku dekat Nabi. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Nabi pun kembali ke rumah dia membawa pengalaman itu dalam keadaan jantung Nabi itu bergoncang. Jantung Nabi itu menggeletar, takut, ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Nabi pun bertemu Khadijah, jumpa Khadijah dekat rumah. Faqala zammiluni zammiluni. Nabi SAW mengatakan, selimutkan saya, selimutkan saya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Mereka pun selimutkan dia sehingga hilang ketakutan dia. Baik Khadijah ni. Ini bukti Khadijah memang tak ada perasaan tak puas hati dengan suami dia. Kalau betul seperti mana yang disebutkan oleh Fulan bin Fulan tu, Nabi mengabaikan tanggungjawab dan sebagainya, dah tentu kita akan dengar dialog, abang ni tak ada pasal-pasal, ada rumah pergi cari gua, dah balik dah pergi gua, balik bawa penyakit. Itu dialog yang kita biasa dengar kalau isteri tak puas hati dengan suami dia. Tapi yang ni dia tak cakap banyak. Nabi kata apa? Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Mereka pun selimutkan dia sehingga hilanglah ketakutan yang ada pada Nabi tu. Kenapa Nabi takut?
Dah kenapa Nabi takut? Jawapannya ada dekat perkataan yang Nabi sebut. Setelah Khadijah bertanya Nabi. Khadijah pun taklah terus-terus dia tanya, dia bagi Nabi tenang dulu. Kenapa Nabi minta selimut? Memanglah minta selimut. Dah ketakutan kan? Tak tahu apa yang datang jumpa dia tu. Dia minta selimut rasa macam demam. Bila hilang, bila dah kebah sikit, faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Dia pun kata pada Khadijah, Nabi sebut pada Khadijah. Setelah Nabi ceritakan kepada Khadijah apa yang berlaku. Nabi ceritalah. Tadi aku kat Gua Hira ni dipeluk kuat. Lepas tu disuruh baca 3 kali aku dipeluk. Kemudian dia bagi aku ayat 1 hingga ayat 5 daripada surah Al-Alaq. Kemudian dia pun beredar. Aku balik dalam keadaan aku takut. Sebab aku tak tahu apa dia ni. Nabi kata apa? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku ni takut pada diri aku ni. Takut pasal apa? Ibn Hajar kata, berkemungkinan Nabi takut dia nak mati dah. Sebab dia nampak benda pelik. Mengalami benda pelik. Mungkin dia ada penyakit. Ada yang kata mungkin Nabi SAW rasa macam diri dia disihir. Ada yang kata mungkin Nabi SAW rasa macam dia ditimpa penyakit gila. Ada yang kata mungkin Nabi SAW takut dia didustakan oleh orang bila dicerita benda ni. Macam-macam kemungkinan, tapi bila Nabi tu takut, Allah Azza wa Jalla nak membuktikan kepada kita. Apa dia? Nabi SAW setelah dilantik menjadi Nabi di Gua Hira, Nabi tidak terkeluar daripada sifat dan ciri-ciri kemanusiaan. Still manusia ni Nabi, ada perasaan seperti manusia lain. Bukan bila jadi Nabi je terus jadi serupa macam malaikat pula dah. Tak. Nabi adalah manusia, cuma Allah Azza wa Jalla muliakan Nabi ni menjadi Nabi yang maksum dalam menyampaikan syariat kepada kita. Okey. Faqalat Khadijah kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Khadijah ni bila dengar je Nabi SAW kata dia takut pada diri dia, Khadijah terus potong lah. Potong macam mana? Bukan Khadijah potong kalam Nabi. Potong perasaan Nabi yang takut tu. Khadijah potong perasaan tu. Khadijah kata, kalla, tidak. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Ataupun wallahi ma yukhzika Allahu abada. Tidak. Sekali-kali tidak. Allah sekali-kali tidak akan menghina kamu. Ataupun mengabaikan kamu. Ataupun meninggalkan kamu bersendirian. Wahai suamiku. Selama-lamanya Allah Ta'ala tak akan buat macam tu. Khadijah guna perkataan Allah. Ya. Khadijah waktu ni mana nak tahu suami dia jadi Nabi lagi. Tapi pasal apa dia guna perkataan Allah? Kerana memang itu kepercayaan orang Quraisy. Kan? Tadi dalam dialog tadi, duk sebut pasal panel yang berdialog dengan Ustaz Salman tu, dia macam terkejut. Dia kata, ni cerita pasal Wahabi tuan-tuan. Sebenarnya Wahabi ni lebih pada tuduhan ni sebenarnya. Kita tanya definisi pun, definisi longgar. Banyak orang yang dituduh Wahabi sedangkan dia tak ada kaitan pun dengan Wahabi. Tapi tak apalah. Cuma di antara benda yang dibincangkan tadi ialah Wahabi ni kata Abu Lahab bertauhid dengan tauhid rububiyah. Abu Jahal bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tuan-tuan tahu, tauhid ni dia ada dua cara nak belajar. Ada tauhid sifat 20, ada tauhid 3. Pecahan tauhid 3. Tauhid 3 ni maksudnya bukan Trinity. Dia orang kadang-kadang dia orang marah kat kita, dia orang kata Trinity. Bukan Trinity. Tauhid 3 ni maksudnya kita nak faham tauhid ada 3 cabang. Cabang tauhid yang pertama ialah orang kena percaya bahawasanya Allah itu yang maha berkuasa, Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mentadbir. Tak ada siapa-siapa yang mentadbir bersama dengan Allah alam ini. Allah memberi rezeki, Allah menurunkan hujan. Tauhid ni dipanggil tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua dipanggil tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah tauhid yang mengajak manusia menyembah Allah semata-mata, jangan beri sembah benda lain. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Tauhid
yang percaya bahawasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna, yang mana Allah Ta'ala ni tak cacat lah. Jadi bila sebut begitu, golongan yang memperkenalkan tauhid tiga ni kata, kebanyakan orang-orang Quraisy, mereka ni tak ada masalah pun pada tauhid rububiyah. Masalah mereka pada tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tahu Allah Ta'ala ni wujud. Jadi benda tu jadi polemik pada sebahagian orang. Dia kata, macam mana kita boleh kata Abu Jahal ada tauhid? Kita kata Abu Jahal ada tauhid ni kat dia. Tapi dia bukan beriman. Kerana iman ni dia kena percaya semua. Satu orang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Cuma kitab je dia tak percaya. Dia kata tak ada, Allah Ta'ala tak hantar apa-apa kitab pun pada manusia. Kafir dia walaupun dia percaya Allah Ta'ala tu wujud. Iblis, tuan-tuan. Iblis, percaya tak Allah Ta'ala tu wujud? Iblis mestilah percaya. Sebab dia pernah doa pada Allah direct. Minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Siap dia sumpah lagi depan Allah, dia kata, aku akan goda mereka. Kan? Minta lagi pada Allah untuk dipanjangkan umur. Nak kata apa? Takkan nak kata Iblis tak tahu tentang kewujudan Allah. Iblis tahu. Tapi masalah Iblis ni apa dia? Kan? Masalah Iblis ialah dia tak ada tauhid uluhiyah tu, tak ada. Dia tak taat pada Tuhan. Dia sebut pada Tuhan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. Sombong. Ingkar dengan arahan Tuhan, tak percaya Tuhan punya arahan adalah arahan yang terbaik, maka dia menjadi kufur. Disebabkan bukan kerana dia tak percaya Tuhan, tapi sebab dia besar kepala dengan arahan Tuhan. Sama juga macam Abu Lahab, macam Abu Jahal. Mereka percaya tentang kewujudan Tuhan. Sebab itu mereka namakan Kaabah itu dengan gelaran Baitullah. Siap masa buat haji jahiliyah, mereka buat talbiyah juga. Tapi bukan talbiyah macam orang Islam buat. Talbiyah orang Islam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah kita, talbiyah tauhid. Tapi talbiyah orang Quraisy sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini, yang sebahagian mereka, sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan syirik, dia doa, dia talbiyah apa? Dia kata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, illa syarikun huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Yang bermaksud, kami sahut seruanmu, hai Tuhan. Sahutan demi sahutan, labbaik la syarika lak labbaik. Sahutan Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, illa syarikun huwa lak, kecuali sekutu yang dijadikan untuk engkau, wahai Tuhan. Tamlikuhu, engkau memiliki dia, wa ma malak, engkau memiliki dia dan engkau memiliki apa yang dia apa ni berhala tu miliki. Dia nak bagi tahu ini tauhid yang tidak menjadikan orang tu beriman. Sebab apa? Sebab dia percaya Tuhan wujud. Tapi dalam masa yang sama dia mensyirikkan Allah. Dia bila beribadat, dia ibadat kepada benda lain selain daripada Allah. Sebab itu jangan terkejut bila Khadijah ni belum tahu apa-apa lagi ni. Belum tahu suami dia menjadi rasul lagi ni. Tapi dia kata apa? Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Kerana mengetahui tentang kewujudan Allah dikongsi oleh sebahagian besar orang yang beragama dalam dunia. Tak payah tunggu dia Muslim lah. Kalau tanya kepada orang kafir pun, selagi mana dia beragama, dia akan percaya Allah Ta'ala adalah pengatur. Allah Ta'ala adalah pencipta. Allah Ta'ala adalah pentadbir. Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dia tahu. So masalah dia kat mana? Masalah dia dekat tauhidul ibadah ataupun mengesakan Allah dalam ibadah. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau sesungguhnya engkau menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa menanggung bebanan. Ya. Engkau sentiasa menanggung orang yang tak mampu. Wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa beri
kepada orang lain sesuatu yang orang lain tak boleh bagi. Nabi ni kalau dia nak bagi, dia bagi yang terbaik. Orang lain tak boleh lawan dia. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau membantu semua perkara-perkara yang benar. Ya, engkau membantu semua perkara-perkara yang benar. Nak bagi tahu apa ni? Khadijah nak bagi tahu Nabi ni orang baik. Akhlak Nabi ni sempurna. Hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia sebelum-sebelum ni bagus. Suka bantu orang, suka tolong orang, bagi orang pun pemberian yang hebat-hebat. Takkan Allah Taala nak sia-siakan Nabi ni dengan suami aku ni. Takkanlah Allah Taala nak hinakan suami aku ni. Itu kata Khadijah. Dia pujuk Nabi SAW. Khadijah memberi semangat. Maksudnya dalam dakwah ni, seorang pendakwah, seorang suami, dia memerlukan sokongan isteri apabila dalam nak melakukan kerja-kerja dakwah. Begitu jugalah sebaliknya. Suami pun kena bagi galakan, isteri pun kena bagi galakan dan semangat. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam tak ada apa-apa. Tapi perkataan yang kita gunakan, perkataan yang kita lontarkan dalam memberi semangat, mungkin ringan di lidah kita, tetapi memberi kesan yang besar kepada pasangan kita, terutamanya apabila mereka ni melakukan kerja-kerja dakwah ataupun melakukan kerja-kerja kebaikan. Ini yang disebut oleh Khadijah ni merupakan satu sunnah yang baik. Satu amalan baik yang dimulakan oleh Khadijah. Kalau kita ikut, kita follow, insya-Allah Khadijah telah menunjukkan jalan yang menunjukkan perkara baik sehingga orang lain jadi mencontohi dia dan dia akan dapat pahala. Seperti Ibn Hajar kata, mana-mana orang yang masuk Islam ni, Khadijah ni kira dapatlah pahala. Sebab apa? Sebab dia yang menunjukkan jalan dulu. Dia mulakan percaya pada Nabi. Jadi orang lain bila baca sejarah Khadijah terkesan. Dia akhirnya jadi baik. Bila melihat Khadijah punya tindakan, dia akan dapat pahala. Khadijah akan dapat pahala. Fantalaqat bihi Khadijah. Tapi Khadijah ni bukan sekadar pujuk. Cari solusi. Apa solusi? Sebab Nabi mencari jawapan. Dia tak tahu apa yang jumpa dia. Khadijah pun tak tahu. Tapi Khadijah yakin suami dia orang baik. Allah Ta'ala tak zalim. Tapi nak cari jawapan. Apa jawapan ni? Khadijah pun bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Waraqah ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Khadijah bawa Nabi kita ni bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Tadi saya sebut nama dia. Siapa Waraqah bin Naufal? Wa kana ibni ammi Khadijah, anak saudara, anak kepada bapa saudara, sepupulah, sepupu Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, yang mana Waraqah ni pada waktu tu ialah seorang yang beragama Nasrani. Okey, dia beragama Nasrani. Apa itu agama Nasrani? Agama Nasrani ni agama ahli kitab. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waktu jahiliyah ni dia dah jadi Nasrani dah. Maksud dia ni Arab, duduk dekat Mekah. Tapi dia tengok orang Mekah punya agama syirik, dia tak suka. Dia pergi mengembara. Dia pergi ke Syam, dia melihat Syam ni pada masa tu ada lagi saki-baki ajaran Nabi Isa yang masih intact, yang masih tak terrosak dengan penyelewengan orang-orang Nasrani pada masa itu. Dia pun jadi Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dia bukan hanya membaca kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab Nasrani, dia boleh juga berbahasa Hebrew. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma sya'allah ay yaktub. Dia boleh tulis Injil dalam bahasa Hebrew. Masya Allah, selagi mana yang Allah Ta'ala ingini untuk dia menulis. Allah izinkan dia pandai. Dia pandai berbahasa Hebrew. Dia orang Arab. Dia pandai berbahasa Hebrew. Dia boleh berbahasa Hebrew. Tulis Injil dalam bahasa Hebrew pun. Wa kana syaykhan kabiran qad ami. Kata Aisyah.
waktu ni Waraqah ni dah tua. Dah buta pun. Kan? Waraqah dah tua dan dah buta. Faqalat lahu Khadijah. Lalu Khadijah pun dah jumpa dengan Waraqah. Dia kata, ya bana ammi, isma' min ibni akhik. Wahai sepupu, kau dengarlah daripada anak saudara. Saudara macam mana pula? Ni anak bapa saudara Nabi ke? Angkat pak saudara sebab Waraqah dengan Nabi ni ada keturunan sama. Itu Qusay. Qusay ni kira macam tok Nabi atas-atas lah. Kan? Qusay. Sama dengan Waraqah. Sebab tu Khadijah kata, dengar daripada anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah. Waraqah pun tanya, ya bana akhi, maza tara? Wahai anak saudaraku, kau tengok apa? Kau nampak apa? Sebab Nabi tak tahu jawapan. Khadijah pun tak tahu. Tapi Khadijah bawa Nabi dia, bawa suami dia, jumpa orang yang betul lah. Orang yang boleh bagi tahu kat dia apa sebenarnya yang berlaku ni. Dia pun tanya, wahai anak saudaraku, kau tengok apa? Kau nampak apa? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Nabi pun cerita dekat Waraqah apa yang dia nampak. Dia cerita satu persatu. Faqala lahu Waraqah. Maka Waraqah pun kata kat dia. Waraqah pun kata kat dia, hadzal namus alladhi nazzalahu Allahu ala Musa. Oh, yang ni namus. Namus ni apa dia? Namus ni ialah gelaran bagi pembawa rahsia. Kalau orang tu bawa rahsia, dipanggil namus. Jadi berkemungkinan Jibril dalam kitab-kitab yang terdahulu digelar sebagai namus. Ni namus yang Allah Ta'ala pernah turun kepada Musa. Kenapa dia sebut Musa? Bukankah dia pengikut Isa? Kan? Bukankah dia pengikut Isa? Kenapa dia sebut Musa? Sebutlah, ini yang Allah Ta'ala pernah turunkan kepada Nabi-Nya Isa. Kerana para ulama menyebutkan, Allah Azza wa Jalla apabila menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, Allah Ta'ala akan beri syariat baru kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti mana Allah memberikan syariat baru kepada Nabi Musa. Walaupun tabiat syariat itu tak sama, tapi kedua-duanya mendapat syariat baru. Nabi Isa alaihi salam, dia meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Cuma dia longgarkan apa yang telah diketatkan dan diubah oleh padri-padri Yahudi pada ketika itu. Padri Yahudi dah seleweng dah ajaran Nabi Musa. Itu datang Nabi Isa. Dan akhirnya Nabi Isa yang nak bawa manusia kembali semula ke ajaran yang benar, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai kafir, dan akhirnya mereka cuba untuk membunuh dia. Dan akhirnya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia daripada pembunuhan. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Dan dia akan turun. Dia akan turun nanti. Bila mana Dajjal itu turun. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa ni turun semula? Nak bagi tahu kepada pengikut-pengikut dia yang menyembah dia, bahawasanya dia bukan Tuhan. Dia akan turun sebagai manusia. Bahkan tak boleh untuk kita kata Nabi Isa Nabi terakhir. Sepatutnya kita fikir, Nabi Isa yang terakhir sebab dia paling akhir mati. Paling akhir wafat. Sebab sekarang Nabi Isa tak wafat lagi. Dia akan turun. Nabi Isa lah paling akhir. Kita kata tak. Walaupun dia paling akhir wafat di kalangan Nabi, tapi syariat dia bukan yang paling akhir. Syariat dia syariat Nabi Muhammad SAW yang paling akhir. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, "Lau kana Musa hayyan la yas'uhu illa ayyataba'ani." Atau kama qala. Kalaulah Nabi Musa itu masih hidup, kata Nabi, tidak ada ruang bagi dia melainkan dia mesti ikut. Jadi ada persamaan di antara syariat Nabi Musa dan juga syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, kalau kita tengok, dalam Quran ni memang banyak kisah Nabi Musa. Sehingga kan, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam kitab dia, Kaifa Nata'amal Mal Quran, dia sebut. Dia kata, Kadal Quran ayyunazzal ala Bani Israel. Seolah-olah macam Quran ni turun untuk Bani Israel. Banyak sangat cerita Bani Israel. Tapi untuk apa Allah Ta'ala cerita? Wallahu alam, Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi mungkin pertama Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita betapa degilnya Bani Israel. Jangan jadi seperti itu.
Dan betapa Bani Israel tak bersyukur dengan pemberian Allah yang telah memberikan kemuliaan yang banyak pada mereka, tapi mereka tetap menyelewengkan ajaran agama Nabi mereka. Mereka tetap tidak bersyukur dengan Tuhan mereka dan tak mau ikut arahan Tuhan mereka. Mungkin juga kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu syariat yang Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel itu sedikit berat jika nak dibanding dengan kita punya syariat yang Allah Ta'ala nak kita bersyukur. Wallahualam, itu mungkin di antara hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala cerita tentang kisah Bani Israel pada kita. Dia kata, ini namus, ini Jibril bawa wahyu yang Allah Ta'ala pernah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'a. Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Dia dah tua dah. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau aku ni masih hidup ketika mana kaum kamu keluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Keluarkan kamu, halau kamu keluar. Dia pertama dia kata alangkah baiknya kalau aku masih muda. Dia dah tua. Dia kata kalau aku masih muda bagus ni. Bagus kalau aku masih hidup ni ketika mana kaum kau keluarkan kau daripada tempat kau. Nabi SAW bila dengar ni, Nabi terkejut lah. Nabi terkejut. Nabi kata, awal mukhrijiyahum. Mereka akan halang aku. Mereka akan halau aku. Betul ya? Sebab Nabi masa ni, reputasi Nabi itu bagus. Reputasi Nabi SAW ketika ini sangat-sangat tinggi. Nabi menjadi pemutus. Kata-kata Nabi itu jadi orang hormat. Kan? Tiba-tiba dia kata, engkau akan dihalau. Baru 5 ayat turun, tiba-tiba nak kena halau pula. Tu Nabi tanya, awal mukhrijiyahum. Adakah mereka akan halau aku? Mereka akan halau aku ke? Kan? Nabi terkejut, macam tak boleh bayang. Macam mana? Aku kena halau pula. Apa yang aku buat? Dan mana Waraqah tahu? Jawapan dia mudah je tuan-tuan. Waraqah baca kitab Injil. Berkemungkinan juga dia membaca kitab Taurat. Sebab Hebrew dia boleh. Berkemungkinan dia baca kitab Taurat. Kisah dalam Injil, kisah dalam Taurat adalah kisah Nabi-Nabi. Kisah syariat, kisah Nabi-Nabi. Dan juga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allah Taala sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan kepada dia kitab mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana ya, mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kan? Jadi nak bagi tahu pada kita apa yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad ni sangat detail. Sehingga dia tahu. Sebab itu juga orang Yahudi pada zaman Nabi SAW turun ke Madinah. Sebab dia orang tahu ini tempat yang Allah Ta'ala kata Nabi akhir zaman akan keluar. Dia orang tahu. Dia orang tunggu. Tapi bila Nabi Muhammad SAW keluar dan diutuskan, mereka tak boleh terima. Pasal apa tak boleh terima? Ego. Sebab tu dia orang ingat Nabi akhir zaman tu muncul daripada kalangan Bani Israel. Sebab itu Heraklius ketika mana berdialog dengan Abu Sufyan, yang ketika mana dia berdialog dengan Abu Sufyan, dia dapat surat daripada Nabi SAW, yang mana surat tu Nabi hantar kat dia, ajak dia masuk Islam. Kan? Tapi sebelum dia baca surat tu, dia nak siasat dulu. Siasat, betul. Memang Nabi yang hantar. Kan? Apa kata Heraklius? Heraklius ni beragama Nasrani. Baca kitab-kitab Injil ni. Dia kata, Inni a'lamu annahu kharijun walakin lam akun adun annahu minkum. Aku tahu dia akan keluar. Kerana kitab terdahulu memang sebut dia akan, Nabi ni akan diutuskan, Nabi akhir zaman ni. Walakin lam akun adun annahu minkum. Tapi aku tak sangka, aku tak pernah menyangka dan aku tak pernah duga dia ni daripada kalangan orang Arab. Kerana mereka menyangka dia daripada kalangan Bani Israel. Tapi sebenarnya akhirnya Heraklius tu pun tak berimanlah juga kerana nak menjaga jawatan dia, nak menjaga kedudukan dia. Cuma siapa-siapa yang baca Taurat yang betul, Injil yang betul pada zaman itu, dia akan beriman dengan Nabi akhir zaman yang akan keluar, yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam kitab yang terdahulu.
Okay. Dia tahu kerana kisah Nabi ni sama je. Biasanya kisah Nabi ni sama. Watak dan situasi je beza. Bahasa beza. Tapi jalan cerita sama. Nabi ajak orang berdakwah. Nabi ajak orang bertauhid. Nabi ajak orang sembah Allah. Kemudian orang lawan Nabi. Kemudian orang tu perangi Nabi. Musuhi Nabi. Halau Nabi keluar. Itu skrip cerita yang biasa kita dengar. Nabi Musa, Nabi Isa begitu. So dia pun tahu. Nabi akhir zaman ni pun akan dihalau ni nanti ni. Bila Nabi tanya, aku akan dihalau. Dia kata, na'am. Dia kata, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang lelaki pun yang membawa ajaran seperti mana yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Pasal apa Nabi ni suka bergaduh ke? Tak. Nabi menyatakan kebenaran. Apa Nabi buat? Nabi bagi tahu kat orang, jom buat benda baik, jangan buat benda mungkar. Ini Nabi buat. Sembah Allah semata-mata. Tapi dengan ajakan ini berat bagi orang yang tak mampu. Orang yang berada dalam keadaan syirik dia tak boleh. Dia rasa beban benda ni. Dia akan halau Nabi. Mula-mula dia akan tuduh Nabi macam-macam, dah tak boleh nak buat apa, dia akan halau. Dia akan dimusuhi. Dia akan dituduh dengan tuduhan yang pelbagai. Ini yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga yang akan berlaku pada pendakwah-pendakwah yang mengajak orang kepada jalan Nabi SAW. Biasalah, akan dihina, akan disekat, akan dikutuk. Wa in yudrikni yaumuk. Kalaulah aku masih lagi hidup ketika mana hari tersebut, hari engkau kena halau tu, ansurka nasran muazzara. Aku akan bantu engkau dengan bantuan yang tidak berbelah bagi. Bantuan yang sungguh-sungguh. Dia nak tolong Nabi ni. Thumma lam yamshab waraqah an tufiya wa fatrah. Tapi tak lama lepas tu, tak lama lepas tu, Waraqah ni pun meninggal dan wahyu pun terputus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah cerita di sebalik penurunan surah yang pertama. Kan? Jadi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan cuba untuk kupas apa yang ada di dalam surah ni dari sudut makna-makna, dari sudut faedah-faedah, dan kita akan cuba untuk huraikan secara terperinci dan tidak memberatkan kita insya-Allah. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar saya lalukan ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, ambil wuduk boleh juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dalam haid nak mengambil wuduk, boleh ke wanita haid mendapat manfaat yang sama? Wallahu a'lam. Dalam isu mengambil wuduk untuk perempuan yang haid ini, para ulama ada berbahas. Jawapan mereka kata tidak dibenarkan bagi orang yang berwuduk ni, orang yang haid ini mengambil wuduk walaupun untuk tidur. Sebab wuduk ni ibadah. Wuduk ni ibadah dan orang haid tidak mendapat apa-apa manfaat bila mengambil wuduk. Kerana wuduk ni sifat dia mengangkat hadas. Ya. Sifat dia mengangkat hadas. Jadi oleh kerana tu dia perlu mandi. Kena tunggulah bagi bersih. Ya. Kalau dia berjunub, ya. Kemudian dia orang kata apa? Haid dan haid dia kering, dia kena mandi. Okey. Boleh? Baik. Kemudian sekejap mana tadi? Okey. Maksudnya kalau dia nak tidur pun dia tak perlu ambil wuduk. Kerana dia sedang haid. Kerana orang tidur ni bila dia ambil wuduk untuk tidur, dia mengangkat hadas dia. Tapi yang ni dia tak perlu. Sebab hadas dia tak terangkat. Kecuali orang yang junub lah. Orang yang junub nak tidur, kena ambil wuduk. Sunat ambil wuduk. Kalau dia tak nak mandi lah, kalau nak mandi lagi bagus lah. Sebab Nabi SAW bila dia berjunub, dia mengambil wuduk. Nak makan pun, kalau belum lagi mandi junub, nak makan, ambil wuduk. Wallahualam. Okey. Tapi orang perempuan yang haid ni dia boleh buat ibadat yang lain. Macam zikir boleh. Zikir pun menggugurkan dosa juga. Jadi jangan ingat wuduk je lah. Banyak lagi amalan-amalan lain
yang boleh dilakukan. Contohnya macam subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu juga menghapuskan dosa dan mengangkat pahala, mengangkat darjat insya-Allah. Assalamualaikum. Boleh ke solat sunat subuh dibuat sampai 4 rakaat? Pertama sekali qabliyah subuh ni 2 rakaat. Qabliyah subuh ni 2 rakaat. Tapi kalaulah kata kita ni nak buat lebih daripada 2 rakaat. Lepas solat 2 rakaat, ya, kita nak solat lagi 2 rakaat. Kan? Jawapan dia ulama berbeza pendapat. Ya. Yang sebahagian ulama mengatakan tak boleh kita ni solat sunat sebelum fajar melebihi 2 rakaat. Kerana Nabi SAW hanya salat 2 rakaat sahaja, iaitu qabliyah fajar. Manakala sebahagian ulama yang lain kata dibenarkan untuk kita solat lebih daripada 2 rakaat ketika mana sebelum daripada solat subuh. Kerana mereka menganggap ini kita panggil apa, merupakan waktu untuk solat. Jadi tak ada larangan. Okey, tetapi Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, Ibnu Taimiyah mengatakan bahawasanya boleh solat lebih daripada 2 rakaat pada waktu subuh, sebelum subuh, tetapi jangan dijadikan sebagai orang kata apa, rutin yang kebiasaan kita. Rutin yang apa ni kita panggil rutin biasa. Sekali-sekala tidak mengapa. Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Ada. Ni banyak komen pasal suara. Suara saya jelas tadi, suara saya ingat terputus. Okey. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke ada istana di syurga buat Waraqah? Dalam hadis Nabi SAW pernah bermimpi Nabi SAW pernah bermimpi Waraqah dalam keadaan yang baik. Cuma para ulama berbeza pendapat, adakah dia adakah dia ni sahabat ataupun bukan. Sebab mereka berbeza, dia meninggal bila. Tapi insya-Allah dia ada kebaikan lah untuk dia, sebab dia nak tolong Nabi tu, menunjukkan dia dah ada iman dah dengan Nabi SAW. Okey. Baik. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Nak kongsi sikit. Hakikatnya di Malaysia ni, orang awam macam kami ni tak tahu pun tentang isu tauhid, istighasah, ilmu-ilmu tinggi semua tu. Tapi kami orang awam ni tetap dilabel Wahabi hanya disebabkan tak buat kunut, tak baca Yasin malam Jumaat, dan senang cerita siapa saja yang tak ikut mazhab Syafi'i terus dilabel Wahabi. Sepatutnya lontarkan benda ni pada ARG. Hakikat benda ni yang berlaku, sedangkan kalau tak percaya jin boleh telefon kita pun terus dilabel Wahabi. Ini masalah dia. Sebab tu bila kita buat dialog tu, kita nak dapatkan satu definisi sebenarnya. Wahabi ni siapa? Dia kata pengikut Muhammad bin Wahab. Kalau itulah definisinya, pengikut Muhammad bin Wahab, saya ni tak pernah ikut Muhammad bin Wahab ni. Saya tak pernah mengajar buku Muhammad bin Wahab. Bila tak pernah mengajar, macam mana saya nak jadi pengikut dia, sedangkan saya pun tak sebarkan ajaran dia, kan? Saya pun tak pernah baca buku dia untuk orang kata melainkan nak dialog ni lah baru saya baca sikit-sikit. Itu pun sikit-sikit je, kan? Bukan saya baca semua pun. Salman yang baca banyak dalam bab tu. Jadi nak bagi tahunya adalah tak ada satu definisi yang jelas. Mana-mana orang yang ajak ikut hadis, ajak ikut Quran, tolak khurafat, tak suka bidah, mesti akan dilabel Wahabi. Ini masalah dia. Ya, baik. Ustaz, kenapa solat subuh iaitu waktu subuh dah masuk dan sebelum solat fardu subuh kita solat subuh, kita solat sunat subuh 4 rakaat, kenapa tak dianggap bidah? Sedangkan hadis Nabi SAW suruh buat 2 rakaat saja. Yang ini sebenarnya isu khilaf, sebab di sana tidak ada larangan daripada Nabi SAW yang
kata solat subuh, solat qabliyah subuh ni sebelum solat qabliyah subuh ataupun sebelum solat subuh tak boleh buat solat lain. Sebab waktu tu adalah waktu yang halal untuk kita solat. Cuma Ibn Taymiyah dia kata kalau boleh jangan dijadikan sebagai rutin sebab Nabi tak mengamalkan secara rutin. Tapi di sana ada hadis Nabi kata baina kulli adzaini salat. Setiap kali di antara waktu azan dengan iqamah boleh solat. So solatlah banyak mana yang kita nak pun dia kata. Kan? Jadi oleh kerana tu para ulama still berbincang. Imam Nawawi pun mengakui. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dia mengatakan bahawasanya ada 3 pendapat lah masalah solat lebih daripada 2 rakaat ni. Ada yang kata tak boleh, makruh. Ini adalah pandangan majoriti ulama dan juga pandangan Imam Malik. Ada yang kata tak makruh sehingga dia solat qabliyah. Bila solat qabliyah dah tak boleh solat lain dah. Qabliyah subuh ni 2 rakaat. Tapi sebelum tu ni boleh solat apa-apa pun. 2 rakaat kan. Tapi ada yang kata boleh solat lebih pada 2 rakaat ni sehingga dia solat subuh. Tapi ini pendapat mazhab Syafi'i lah. Ya, baik. Kerana Imam Syafi'i dia ambil Imam Nawawi dia ambil pendapat ni lah. So isu ni adalah isu mereka memandang boleh ataupun tak boleh dilakukan sedangkan ada dalil-dalil yang mencanggah lah masalah ini. Ini masalah pemahaman kepada dalil. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur Tafaqquh Fiddin dan tim mereka yang menganjurkan kuliah tak jemu-jemu. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Kita jumpa di lain masa insya-Allah. Kita berhenti di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz.